dan ilmu agama yang lain. Amin. Seperti biasa kita mulakan dengan wiridul Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran daripada
27 kita dah masuk pada mengkaji bahagian hukum akal. Baik. Kemudian menyata oleh musannif pengarang kitab Ummul Barahid, iaitu Syekh Sanusi, dia kata apa? Maka bermula yang wajib itu barang yang tiada dapat dirupakan pada akal akan tiadanya, dan yang mustahil itu barang yang tiada dapat dirupakan pada akal akan adanya, dan yang harus itu barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Itu penerangan daripada kitab Ummul Barahid Syekh Sanusi. Kata Syekh Tilmisani, maka tiap-tiap barang yang menghukumkan oleh akal akan subutnya, iaitu adanya, dan tiada sah pada akal akan nafinya. Jadi nafinya tak sah. Kalau dihukumkan ada, tak bolehlah tak ada, mesti ada. Maka iaitu wajib, itu dipanggil wajib lah, wajib akal. Misalnya, misalnya itu bersifat jirim dengan gerak. Jirim ni objek. Objek tu mesti ada sifat gerak atau diam. Yang ini menerima salah suatu daripada keduanya. Jirim atau objek tu dia boleh gerak atau boleh diam, dengan tiada tertentu, tak kisah mana-mana. Adapun menerima salah suatu dengan tertentu itu iaitu harus. Yang ini memilih bergerak umpamanya, tiada mahu berdiam, maka iaitu bukan wajib tetapi harus. Kalau dah tertentu itu jadi harus. Harus tu maknanya boleh, boleh ada dan boleh tiada, boleh bergerak dan boleh diam. Dan tiap-tiap barang yang menghukumkan oleh akal dengan nafinya, yang ini mesti tak ada ataupun tiada, dan tiada sah pada akal sebutnya. Akal kata tak sah ni kalau ada, benda ni mesti tak ada, maka iaitu mustahil. Itu dinamakan mustahil. Misalnya contoh seperti sunyi. Sunyi itu maknanya tak ada. Jirim, objek daripada gerak dan diam. Objek tu gerak pun tidak, diam pun tidak, maka tiada menerima sekali-kali oleh akal bahawa jirim itu sunyi daripada keduanya. Itu mustahil. Ustaz, saya ada nak tunjuk satu benda ni, tapi Ustaz jangan pelik, dia diam pun tidak, gerak pun tidak. Ada ke? Ada Ustaz. Boleh tunjuk? Ni dia Ustaz. Boleh percaya ke cerita ni? Memang tak boleh percaya, pasal memang tak ada. Ada satu benda, kalau tuan-tuan nak pergi carilah, tapi nasihat saya jangan cari. Kan habis apa nama ni, diselongkar semua benda kat rumah kan. Habis rumah sendiri, rumah kawan, rumah jiran semua diselongkar. Tak ada, memang tak ada, jangan cari. Dan tak ada semua tempat cari, mikir ada jangan. Benda tak ada tu memang di kitab kata, ulama kata dah tak ada, jangan dipikir-pikir. Ibaratnya kalau kereta saya, kereta Viva tu, had lajunya memang meter tu memang sampai 160 180 meternya, bacaan meternya. Tapi dah ada orang test, ada orang lah test. Kau Ustaz? Bukan. Orang mana tahu. Dia tekan habis 115 je pergi sampai 108. Itu pun kalau lama sikit tu overhaul tu, tekan habis kan. Jadi maknanya kemampuan itu juga kemampuan fikiran kita ni. Ulama dah katakan parastu tu jangan lebih lagi. Ulama kata tu pun daripada apa nama firman Allah Taala juga kan. Fikirkan tentang sifat aku, jangan fikir tentang zat aku. Baik. Jadi perkara yang tak diam dan tak gerak, tak ada, itu mustahil. Akal kata tak ada. Kalau akal yang sihat kata, normal kata tak ada benda macam tu. Dia mesti ada salah satu.
Tapi kalau kita nak lebih juga, nak ada, mesti ada ni, mesti ada. Habislah. Akal tu nanti short. Jadi hati-hati ya. Peraturan nak belajar ilmu tauhid ni, iaitu ikut apa yang disuruh fikir. Jangan melebihi apa yang disuruh. Lebih habislah. Boleh jadi orang kata jelisin kan. Asalnya belajar tauhid itu bagus, tapi kerana ada yang degil, kerana dengar nasihat ulama, maka jadi gila, dah dituduh ilmu ni bahaya. Nanti ilmu ni boleh jadi gila isim kan. Dah apa nama ni, kerana nila setitik rosak susu sebelah ni kan. Nila setitik aja tapi kuat warna dia tu kan, habis susu sebelah semua warna biru semua kan. Baik. Dan tiap-tiap barang yang sah pada akal adanya dan adamnya tu tiadanya ain dan mim. Maka iaitu jaiz. Jaiz ini harus, bahasa Melayu ni. Harus tu bukan mesti, boleh ada dan boleh tiada. Misalnya contoh, memilih jirim itu, objek itu dengan gerak atau dengan diam yang tertentu. Kalau tuan-tuan ada buku ni, huruf M dia tinggal kan. Gerak atau dengan diam yang tertentu. Maka bahawasanya sah pada akal, diterima akal bahawa adalah jirim itu bergerak-gerak selama-lamanya atau diam selama-lamanya. Boleh tak satu benda tu dia diam je sampai bila-bila, atau satu benda tu gerak je sampai bila-bila? Boleh, akal boleh terima lagi. Yang tak boleh terima, gerak tidak, diam pun tidak, aku tak boleh diterima. Mustahil. Baik. Jadi bendanya tiga je, wajib akal, mustahil akal, harus akal. Kita kena belajar tiga hukum akal ini untuk mempelajari sifat-sifat Allah. Apa ni Ustaz ilmu akal kita belajar kena Quran hadis? Ya betul. Tetapi penting dipelajari, wajib juga dipelajari untuk kita memahami apa nama ni, sifat-sifat Allah yang bersumberkan Quran dan hadis tersebut. Bukan ke akal-akal ni ilmu apa nama ni, falsafah. Ilmu falsafah kan ilmu fikir. Apa yang difikirkan? Saya kemarin masa ambil ijazah kat UKM, aku wajib kena ambil falsafah. Sastra kan, ambil sastra wajib ambil falsafah. Jadi apa belajar falsafah? Cara saya kata, kalau kita sekarang ni tanya pukul berapa, orang falsafah, ilmu falsafah tanya masa tu apa? Itu yang fikir. Apa benda masa tu apa? Dah pukul berapa? Bukan senang tak? Masa tu apa? Apa nak tahu masa tu? Masa tu masa lah, waktu. Tak apa yang lebih panjang, dia nak uraian panjang masa tu. Wah, nak suruh bagi definisi masa itu apa, berjela-jela kena buat assignment je lah. Pendapat ni Plato lah, Aristotle lah, apa Socrates kan, macam-macam. Itu falsafah, ilmu fikir. Fikir kan. Tetapi memang asalnya ilmu akal tu daripada ilmu falsafah, tetapi kita gunakan untuk menambahkan ketauhidan kita kepada Allah. Asal orang falsafah, sains falsafah tu, dia ilmu falsafah yang digunakan tu untuk menolak kewujudan Tuhan. Tetapi oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama Islam, menggunakan ilmu tersebut untuk mematahkan hujah orang falsafah yang tak percayakan Tuhan. Baik. Maka tiap-tiap satu daripada tiga hukum tu, wajib, mustahil dan harus, terbahagi atas dua bahagi. Kalau tuan-tuan boleh bayangkan, tiga hukum akal tu pecah. Wajib akal dua bahagi, mustahil akal dua bahagi, harus akal dua bahagi. Pertama daruri, yang kedua nazari. Asal makna daruri itu macam darurat itu susah, tetapi jadi senang. Bila terlalu susah jadi senang. Daruri ya. Asalnya darurat lah. Darurat kan susah kan? Ya. Dalam Islam ni kalau terlalu susah nanti
jadi senang. Contoh, kalau satu orang ditangkap oleh orang bukan Islam, contohnya orang Islam di penjara ditangkap oleh orang bukan Islam. Kesalahan tak salah, kesalahan apa? Bila ditangkap dalam penjara tu, makanannya tak ada lain melainkan babi lah. Contohlah, buat cerita di contoh ni kan senang faham. Jadi hari pertama tak nak makan, minum air je. Nasib baik air ada air masak. Kalau air biar, tak minum kan. Katalah nak jadikan cerita, memang makanannya babi, minumannya biar. Nak jadikan cerita tu kan, memang susah betul yang Islam ni. Jadi hari pertama tahan, hari kedua tahan, hari ketiga tak tahan. Ni kalau tak makan, tak minum, mati contoh kan? Jadi tak kala tu dah susah sangat, terlalu susah, maka dibenarkan syarak sekadar supaya hidup tak mati. Minta apa nama ni burger babi, tak apa boleh kan? Tak berapa, tak biasa kan? Tak sos sikit dia hilang rasa. Tak sos sikit, tambah sos. Mayonis. Buat 1000 Island pula buat sana. Kan hilang rasa gitu kan. Haus. Tak air. Ni air bir. Tak apa sikit. Nak hilangkan supaya tak mati tu kan. Tak kala tu dibenarkan, tapi jangan sampai 2-3 bulan lagi tak boleh. Sekadar untuk buat badan tu supaya tak mati. Minta air sebotol tak boleh. Itu daruri ya. Yang kedua nazari. Nazari ni perlu ditilik atau diuji atau dieksperimen ya. Baik. Jadi yang pertama tu mudah, yang kedua tu susah. Maknanya perlu penerangan ya. Maka misal contoh wajib daruri itu seperti jirim, objek, mengambil lapang kadar zatnya, mengambil ruang. Sesuatu objek tu dia mengambil ruang. Contoh pen yang saya pegang ni, dia mengambil ruang sebanyak mana? Sebesar dia punya badan lah, sebesar dia punya saiz tu. Itu ruang yang dia ambil kat dunia. Dan makna jirim tu apa maknanya? Iaitu tiap-tiap sesuatu yang memenuh lapang, yang memenuhi ruang dan lapangan seperti kayu, contoh ni bagi dalam kitab, dan batu, dan matahari, dan bulan, dan bintang, dan jasad sekalian binatang. Itu contohlah, termasuklah diri kita ni kan? Jirim lah. Baik, dan erti daruri itu pula tadi apa maknanya? Barang yang mudah mendapat akan dia. Artinya tiada berkendak kepada nazar. Yang ini penelitian dan dalil. Mudah. Darurat, asalnya darurat susah, tapi bila terlalu susah jadi senang. Dan erti nazari, barang yang berkendak mendapat akan dia kepada nazar. Ini penelitian dan dalil, kena ada hujah. Maka misal contoh wajib nazari itu seperti kidam bagi Allah. Sifat kidam, sedia bagi Allah. Sedia itu maknanya bukan bersedia nak buat sesuatu, bersedia nak kahwin, bersedia nak kerja, bersedia nak belajar kan. Sedia bagi Allah kat sini, sedia yang ini tiada permulaan. Tiada permulaan. Maka kidam bagi Allah itu, sifat sedia, sifat tiada permulaan bagi Allah itu tiada dapat mengetahui dengan mudah, melainkan kemudian daripada nazar, diuji atau diberi dalil atau diberi hujah pada dalil. Mustahil wujud daurun dan tasalsul di sana. Nak terangkan tentang Allah Ta'ala itu tak ada permulaan, mesti kena dalil hujah tentang mustahilnya wujud daurun atau daur dan tasalsul. Daurun ni apa? Bulatan, keliling. Tasalsul ni apa? Bersambung-sambung sampai ke atas, tanpa penghujung. Contoh, kita wajib percaya Allah itu tiada permulaan. Mustahil Allah Ta'ala itu adanya berkaitan dengan daur atau daurun, yang ini rantai keliling. Contoh, Allah dijadikan oleh Tuhan lain. Katalah
Tuhan A. Baik, Tuhan A itu siapa pula? Allah yang jadikan. Habis Allah Ta'ala siapa jadikan? Tuhan A. Tak boleh. Macam mana? Habis siapa dulu yang hidup ni yang menjadikan? Entah. Boleh lah, tak ada jawapan. Kan? Macam juga soalan ayam dengan telur, siapa yang lahir dulu, itu boleh lagi jawab lah kan. Ayam dengan telur tu yang ada, yang wujud dulu ayam ke telur? Soalan tu kan. Tak apa jawapan ya, lupa lah. Tuan-tuan ingat apa jawapan ni? Ayam maksud entahlah. Baik, jadi Allah Ta'ala tak boleh dijadikan oleh yang lain. Pasal apa? Nanti berpusing-pusing, macam rantai tadi. Dan Allah Ta'ala juga tak boleh tasalsul, dijadikan oleh, katalah Allah Ta'ala dijadikan oleh Tuhan A. Habis Tuhan A siapa jadikan? Tuhan B. Habis Tuhan B, Tuhan C, sampailah Z. Habis dah Z tu, Tuhan Z siapa yang jadikan Tuhan Z? Tu Tuhan satu lah. Nombor pula satu begitu. Nombor paling besar pun nombor paling besar. Macam ABC tadi sampai Z kan, nombor. Mula satu kan, okay. Yang paling besar pun nombor paling besar. Ini pun sebenarnya tak boleh dipikir. Tapi nak supaya apa nama ni, supaya nak beritahu tak boleh fikir tu, cuba fikir sekejap. Ada tak nombor paling besar? Nombor paling besar juta tak cukup besar. Bilion tak cukup besar. Trilion, lepas trilion apa? Saya pun tak tahu nak nyebut. Kuat lian tu. Kan? Jawapannya kalau nombor lah, jawapannya infinity. Tak ada penghujung. Nombor aja tak ada penghujung. Jadi tuan-tuan jangan fikir dah stop. Jangan fikir. Tadi saya saja supaya fikir. Mana tahu ada kan? Memang tak ada pun. Jangan. Baik. Jadi kalau macam tu, nombor pun tak ada penghujung. Jadi penyelesaian Allah Ta'ala ni siapa yang jadikan? Tak selesai. Siapa yang mula-mula sekali jadikan Tuhan? Tak boleh. Itu tasalsul. Jadi dua perkara ni, daur, rantaian, dan tasalsul, sambung ke atas tanpa penghujung, mustahil. Tak boleh diterima akal. Pasal apa? Jawapan terakhir tak ada. Sebab itulah Allah Ta'ala wajib atau mesti bersifat kidam, iaitu tiada permulaan. Baik, itu pentingnya kita belajar hukum akal, supaya akal kita ni kalau ada persoalan-persoalan berkaitan tauhid dapat terjawab. Bukan nak berhujah, tapi kalau nak berhujah pun lagi pentinglah. Tapi kalau tak berhujah pun, sekurang-kurangnya bila timbul persoalan daripada diri kita sendiri atau kawan-kawan atau ahli keluarga, bolehlah kita jawab. Baik. Dan misal contoh daru, mustahil daru ni seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Maknanya jirim tu tidak bergerak dan tidak diam. Itu mustahil yang mudah. Memanglah benda tu mestilah tak gerak ataupun diam, tak boleh dua-dua tidak. Itu contoh. Dan misal ini contoh mustahil nazari yang susah, itu seperti syarik, iaitu sekutu bagi Allah. Maha suci Allah Ta'ala daripada yang demikian itu. Maka mustahil syarik bagi Allah itu tiada dapat mengetahui dengan mudah, melainkan kemudian daripada nazar pada dalil wahdaniyah. Ini pun penting kita pelajari. Contoh kita nak menyatakan bahawasanya ada kawan, ada sekutu, ada penolong bagi Allah tu, macam mana caranya? Tak ada cara lain melainkan dengan hujah ataupun dalil. Contoh, kalau ada orang yang tak percayakan Allah Ta'ala itu satu, dia orang Islam percaya Tuhan itu satu kan? Ya? Boleh ke? Boleh lah. Kan ada yang bukan Islam yang percaya, ada manusia yang percaya Tuhan itu ada dua, satu Tuhan baik, satu Tuhan jahat, kan?
dua lah. Macam mana satu orang tak boleh lah, penat tu. Penat ke Tuhan. Jadi cara kita nak menafikan Tuhan tu tak boleh berbilang-bilang, mesti satu. Dengan hukum akal, caranya salah satu yang mudah lah yang saya belajar kemarin dengan guru saya. Cuba awak buat satu titik guna dua pen. Sebab dia percaya ada dua Tuhan kan, satu Tuhan baik, satu Tuhan jahat. Buat satu titik guna dua pen. Cari pen yang paling halus. Biasa 0.5 kan. Cari kalau ada lah 0.1. Kalau ada, macam tak ada, nampak kan. Tapi apa nak menyatakan supaya jadi hujah ni kan, cari kalau ada 0.1 pen paling halus, buat satu titik. Katalah dia buat kan, mata pun halus lah, tajam, dia buat. Okey, sudah jadi. Lu tengok betul-betul satu titik contoh. Contohnya lah jadi kita kata ambil mikroskop, tak payah mikroskop kecil sangat. Bukan kecil sangat pun kan, cermin panta ataupun kanta tu kan. Ayo, you tengok betul-betul you nampak tak pakai kanta macam satu kan. You lukis tadi kan, you pakai kanta, tengok berapa titik. Dua titik lah. Dua titik cuma dia bercantum. Dua titik cuma dia bercantum, tapi still dua titik. Itu pun boleh, kalau boleh bercantum kan. Saya sedap tengok pakai kanta tak bercantum pun. Ini dua pen nak buat satu titik pun tak boleh. Macam mana dua Tuhan mau jadikan alam ini gaduh. Lagi teruk lengket gangster. Gaduh ni macam mana tak tahu lah. Seorang nak turunkan hujan, seorang kata tak boleh turun hujan. Gaduh macam mana? Itu jadi peti Ustaz. Seorang kata nak jadikan peti, seorang kata tak jadikan peti. Macam mana? Boleh ke? Hanya jauh-jauh lah. Pen aja nak buat dua pen buat satu titik je tak boleh. Jadi itu hujah paling mudah untuk kita tegakkan, untuk kita yakinkan bahawasanya Allah ataupun Tuhan itu satu, tidak dua atau lebih. Apatah lagi kalau yang percaya banyak Tuhan, lagilah kan. Baik, itu salah satu pentingan kita belajar hukum akal. Baik. Dan misal contoh jaiz dan harusnya daruri itu seperti memilih polinjirim objek akan salah suatu daripada gerak atau diam. Dan telah lalu sebutnya menerima polinjirim akan salah satu daripada keduanya dengan tiada tertentu itu wajib. Dan misal yang ini contoh jaiz nadhari. Tadi yang senang, ini yang susah. Seperti menyeksa akan orang yang berbuat taat. Saya salah baca ke? Tidak, saya baca sekali lagi. Contoh jaiz nadhari, harus ini boleh, yang susah untuk diterangkan. Seperti menyeksa akan orang yang berbuat taat. Taat itu taat lah, buat ibadat, tapi disiksa. Dan memberi pahala bagi orang yang berbuat maksiat, ini dosa, iaitu akas muqtada syarak, bertentangan dengan ketetapan syarak. Dalam ilmu tauhid tuan-tuan, Allah Ta'ala boleh tak nak siksa bagi dosa, kemudian siksa masuk ke neraka orang yang taat beribadat? Boleh. Dari segi kuasa Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala, boleh. Dan boleh tak Allah Ta'ala beri pahala, masukkan juga orang yang buat maksiat dosa. Segala jenis dosa dia buat, dapat pahala, masuk syurga. Dari segi boleh. Sebab manusia ni hak milik Allah Ta'ala. Manusia dan jin dan manusia jin, seluruh makhluk ini hak milik Allah Ta'ala. Cuba tabir dengan ayat Quran. Rasulullah SAW pernah suatu ketika sembahyang malam membacakan ayat Quran sambil menangis. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum innaka antal azizul hakim. In
tu'adzibuhum, ya Allah, jika engkau azab mereka termasuk aku, yakni masuk dalam neraka, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka itu hamba engkau, tiada siapa boleh persoalkan. Wa in taghfir lahum, wa in atau fa in, nanti tanya imam Al-Quran. Wa in taghfir lahum innaka antal azizul hakim, tetapi jika kau ampunkan mereka, masukkan mereka dalam syurga, sesungguhnya engkau maha aziz perkasa dan hakim bijaksana. Itu bersabit Al-Quran. Maknanya kalau Rasulullah itu sendiri Allah Ta'ala nak masukkan dalam neraka, tak ada siapa boleh persoalkan, apatah lagi kita, ya. Tetapi ini dari segi tauhid tuan-tuan, tapi dari segi zahir syariat, hukum syariat, hukum zahir, siapa buat baik Allah Ta'ala kata dapat pahala, siapa buat jahat dapat dosa. Ayat Al-Quran juga. Apa nama ni? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada juga ayat Quran yang lain bersabit dengan Al-Quran juga. Siapa buat baik dapat pahala, dia akan nampak. Siapa buat jahat, dia akan dapat dosa. Dia akan nampak. Dua-dua ayat Al-Quran, dua-dua betul, tetapi perlu kita fahami dengan ilmu tauhid, iaitu dari segi tauhid boleh sahaja Allah Ta'ala memberi pahala kepada orang yang buat jahat dan memberi dosa kepada orang yang buat baik, dari segi tauhid, dalam keyakinan hati kita. Tapi dari segi zahir syariat pun kita pegang juga, buat baik dapat pahala, buat jahat dapat dosa, ya. Itu Ahlus Sunnah Jamaah pegang dua-dua. Kalau tak pegang dua-dua, nanti jadi ajaran sesat. Contoh, dia percaya Allah Ta'ala boleh berikan dosa kepada orang yang buat baik, dan Allah Ta'ala boleh beri pahala kepada orang yang buat jahat. Dari segi syariat dia tak nak pegang. Bila dia tak pegang syariat, maknanya memang dia percaya buat jahat dapat pahala. Itu sesat lah. Awak kalau buat dosa, buat maksiat, Allah Ta'ala boleh beri pahala kepada siapa yang dia nak, tak mesti orang yang beribadat. Memanglah dari segi tauhid betul, tapi dari segi syariat salah. Islam itu turun dengan hakikat tauhid dan zahir syariat, dua-duanya sekali. Ayat Quran dua-dua ada. Pernah berlaku zaman Sayyidina Umar, tuan-tuan. Satu orang sahabat juga telah mencuri, lalu dapat ditangkap. Sayyidina Umar khalifah ketika itu. Lalu Sayyidina Umar tanya, apa sebab awak mencuri? Kalau ada sebab yang munasabah, tak kena hukum lah, kan? Adalah dah cari kerja tak dapat, anak isteri tak dapat makan dah 2-3 hari ke, kan? Memang susah betul dah, paksa mencuri. Kalau tak mencuri, tak makan nanti, kan? Mungkin dia lepaskan. Tapi bukan itu jawapannya. Sayyidina Umar tanya, apa sebab mencuri? Dia boleh jawab, Allah takdirkan aku mencuri. Dia ngajar Sayyidina Umar tauhid. Ni khalifah tahu, dijamin syurga. Apa Sayyidina Umar tak tahu ke Allah Ta'ala yang takdirkan kau mencuri, dan Allah Ta'ala takdirkan kau kena tangkap, kena bawa tempat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak tahu ke? Tahu. Tapi dia kerana dia gunakan alasan tauhid untuk lepas daripada syariat. Dari segi tauhid betul, memang Allah Ta'ala takdirkan. Segala baik dan buruk Allah yang takdirkan. Tapi masalah sekarang ni ditanya tentang syariat. Kenapa mencuri? Nak hukumkan jalan syariat. Dia jawab dengan hakikat tauhid. Apa kata Sayyidina Umar? Tangkap orang ni, potong tangannya sebab mencuri, tak ada sebab yang munasabah. Yang kedua, opah ataupun sebat 40 kali. Pasal apa? Menjawab soalan zahir syariat dengan hakikat tauhid. Dah mendapat. Itu makan dia. Dengan Sayyidina Umar tanya betul-betul baik-baik, pusing sana, pusing sini. Ada tak orang macam ni? Ada sama sekarang, tuan-tuan. Saya tak pernah jumpa lah, kawan-kawan saya jumpa. Dia naik bas. Naik bas tu berbuat lah. Dari mana? Nak pergi mana? Saya datang dari Allah, saya menuju kepada Allah. Terus putus nak jawab, nak berkomunikasi, juga dah tak mengalah nak berbuat.
orang tanya asal dari mana, tak Johor Bahru ke, daripada Perak ke mana, faham nak pergi menuju destinasi mana, destinasi mungkin sama lah kan, tapi kampung ke mana kan mungkin lain sikit. Saja tuan-tuan, saya datang di Allah, menuju ke Allah, dah tidur. Tuan-tuan macam ni, ikan lain jadi nikah. Sayyidina Umar ada kuasa memepah kan, ini tak ada salah apa-apa, nak mepah pun tak patut. Kan? Ada yang macam tu, kisah benar. Jadi jangan macam tu. Bila orang tanya zahir syariat, kita jawab zahir syariat. Bila tanya tentang tauhid, barulah kita cerita tentang tauhid. Baik. Itu pentingnya kita belajar apa nama ni, hukum akal. Baik. Penting kita apa nama tadi, pegang zahir dan hakikat tauhid. Itu yang tadi, yang pertama tadi dia pegang hakikat tauhid saja, zahir syariat dia tak pegang. Satu ajaran sesat pula dia pegang zahir syariat saja, tak pegang hakikat tauhid. Ini bahaya, pun bahaya juga. Jadi dia kata buat baik dapat pahala, buat jahat dapat dosa. Jadi maknanya kalaulah Allah Ta'ala apa nama ni, kita buat baik, maknanya dia akan kata bahawasanya yang masukkan dia dalam syurga, yang menyebabkan dia dapat pahala tu amalan dia sendiri. Itu pun ada kisahnya tu kan. Kisah apa nama ni, dia ingat amalan dia yang banyak tu yang menyebabkan dia masuk syurga. Sedangkan hakikat tauhid Allah Ta'ala yang gerakkan dia beramal ibadat. Dia tak pegang hakikat tauhid. Ataupun satu lagi kes boleh juga dijadikan cerita, satu orang buat dosa dan satu orang buat maksiat, yang ini pula pencegah maksiat. Jadi apa nama ni, yang pencegah maksiat ni mulalah mentang-mentang orang tu dah berdosa ditangkap kan, dosa masuk neraka. Jangan apa nama ni, dihina sampai apa nama ni, orang tu dah bertaubat pun masih apa nama ni, lebih-lebih lagi kan, dimalukan ke apa tu, viral kan. Pun tak boleh gitu kan. Sebab pada hakikatnya baik dan buruk tu Allah Ta'ala yang jadikan. Dia cakap sampai yang pelaku dosa tu dah malu sangat, sudahlah, janganlah hina saya lagi. Kan baik dan buruk Allah Ta'ala yang jadikan. Mana Allah buat yang baik saja, yang buruk tu awak sendiri. Mata contoh kan contoh. Orang ni dah taubat, orang ni dah mengaku salah, ya tak? Awak cakap malu-malukan dia, hina dia, sampai dah tak ada apa nak cakap. Ya, saya minta maaf, saya buat suruh, memang saya salah, taubat dah. Janganlah cakap lagi. Kan baik buruk kan Allah Ta'ala yang jadikan. Tidak. Yang baik memang Allah yang jadikan, yang buruk awak sendiri. Main teman-teman apa nama ni, megang jawatan apa, contohnya juga maksiat kan, ke tempat sini tempat lain, negeri entah berentah. Contoh saja. Ini yang ni cerita rekaan untuk senang faham, bukan kisah benar. Andai katalah ada yang macam tu, boleh terbatal tauhidnya, boleh terbatal imannya. Yang buat dosa tu imannya selamat, dia buat dosa, dia bertaubat, imannya selamat. Yang pencegah maksiat ni tadi, konon-konon syariatnya pegang teguh, amar ma'ruf nahi munkar, tapi akidahnya salah, terbang melayang. Orang tak nampak. Yang tadi orang buat maksiat nampak, dicegah. Awak, masalah awak tu dalam hati. Orang tak nampak, tapi awak dah zahirkan juga lah. Tak, yang buruk awak sendiri yang buat, bukan Allah Ta'ala yang nak. Baik buruk kan Allah Ta'ala kan rukun iman tu, percaya qada dan qadar baik dan buruk daripada Allah Ta'ala. Jadi hati-hati kita ahli sunnah jamaah pegang dua-dua, hakikat tauhid dan zahir syariat. Baik kamu. Kata Syekh Hudhudi pada syarah Ummul Barahim, kitab Ummul Barahim ni banyak syarahnya. Salah satunya oleh
Syekh Hudhudi. Dan hanya saja memulai oleh musannif pengarang kitab dan karangan dengan membahagikan hukum akal pada awal. Kenapa cerita pasal hukum akal ni? Kerana bahawa mukallaf itu dituntut dengan mengenal barang yang wajib bagi Allah Ta'ala dan barang yang mustahil atasnya dan barang yang harus padanya. Mukallaf itu orang yang wajib tanggung dosa pahala, lelaki dan perempuan, yang cukup 4 syarat, iaitu akil, berakal, baligh, cukup umur, sihat pendengaran atau penglihatan sekurang-kurangnya, dan sampai sebuah agama Islam. Dia wajib mengenal perkara yang wajib, perkara yang mustahil dan perkara yang harus bagi Allah Ta'ala. Wajib apa? Wajib akal, mustahil akal dan harus akal. Sebab itulah pengarang kitab Ummul Barahim tadi terangkan tentang 3 hukum akal tadi. Dan tiada dapat yang menghukumkan atas suatu itu dengan bahawasanya ia wajib atau jaiz, ini harus, atau mustahil hingga mengetahui ia akan hakikatnya itu. Tak dapat nak kita tahu wajib, sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, harus bagi Allah, kalau kita tak kenal hukum akal tadi. Syahdan, ketahui olehmu hai orang yang diberi taufik oleh Allah bahawa mengetahui hukum akal yang 3 ini dan ulang-ulang mendarus akan dia hingga mahir dan teguh dan tetap ia di dalam hati pada mengetahui akan dia, supaya jangan berkehendak oleh fikir dan bicara pada mengingatkan maknanya kepada payah. Adalah yang demikian itu setengah daripada barang yang wajib atas tiap-tiap mukallaf yang berakal, yang berkehendak akan kemenangan dengan mengenal Allah Ta'ala dan mengenal Nabi-Nya yang mursal alaihi wassalatu wassalam. Jadi kita nak kenal Allah Ta'ala, kenalah belajar hukum akal, tak susah mana. Bahasa kitab ni memang nampak macam susah, tapi bila diterangkan makna sebenarnya itu mudah sebenarnya. Tetapi kata Imam Haramain dan jamaah ulama bahawa mengenal segala bahagi hukum akal yang 3 inilah akal. Maka barang siapa tiada mengenal dia dengan maknanya, maka orang itu tiada berakal. Kata setengah ulama pula, kalau tak belajar hukum akal ni, tak berakal orang tu. Susah nak cakap dengan dia nanti, pusing sana pusing. Macam tadi itulah yang tanya kat Abbas tu tadi tu. Spesies yang macam masa Sayyidina Umar hukum orang, lama ada keturunannya, bukan keturunan darah daging, keturunan pemikirannya tu kan. Jadi